Jutawan itu pulang ke rumah, dan apa yang disaksikannya antara anak perempuannya dengan pembantu rumah itu mengubah hidupnya buat selamanya. Anda tidak akan percaya apa yang didengarnya sebaik sahaja dia membuka pintu. Selepas 3 tahun dalam keheningan mutlak, Dato' Razak memiliki berjuta-juta ringgit dalam akaun bank, syarikat di 3 negara, dan dunia keuangan di hujung jarinya. Namun, rumahnya terasa seperti sebuah makam, sebuah banglo mewah di pinggir Kuala Lumpur dengan lantai marmar, lampu gantung yang diimport dari Eropah, dan taman yang seolah-olah baru keluar dari majalah. Walaupun begitu, setiap malam gema paling kuat adalah kekosongan. Apa gunanya memiliki segalanya jika insan yang paling Anda sayangi berhenti bercakap? Sejak kematian istrinya, Datin Yasmin, dalam kemalangan yang tidak disangka-sangka itu, sesuatu dalam rumah itu retak buat selamanya. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah kesunyiannya, sebaliknya kesunyian anak perempuannya. Si kecil Aina, yang baru berusia 3 tahun, berhenti mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak menangis, tidak menjerit, tidak ketawa, hanya memandang seolah-olah suaranya telah pergi bersama ibunya. Dokter-dokter terbaik mengatakan ia adalah trauma. Ahli psikologi paling mahal bercakap tentang kesedihan mendalam kanak-kanak. Pengasuh-pengasuh berpengalaman mencuba segalanya. Permainan, terapi, musik, cerita. Tiada apa yang berkesan. Aina terus terperangkap dalam dunia tanpa bunyi. Dato' Razak, yang memeterai kontrak bernilai jutaan dalam satu panggilan telepon, tidak dapat membuat anak perempuannya menyebut ayah. Dan itu menghancurkannya dari dalam. Masalahnya bukan hanya kesedihan, tetapi rasa bersalah. Dia berada dalam mesyuarat pada malam kemalangan itu. Dia sentiasa tertanya-tanya jika dia pulang lebih awal, adakah sesuatu akan berubah. Soalan itu menghantuinya seperti bayang-bayang. Banglo itu, yang dulunya penuh gelak tawa, kini menjadi istana yang beku tanpa seri. Para pekerja berjalan berjengket. Tiada siapa yang bercakap lebih daripada yang perlu. Malah angin pun seperti meminta izin untuk masuk. Tetapi, apa yang Dato' Razak tidak tahu adalah bahwa takdir sudah mula mengatur langkah. Jauh dari banglo itu, di sebuah kampung kecil di Pahang di mana jalannya masih bertanah merah dan impian terasa lebih besar daripada rumah-rumah, Suri melipat pakaian sambil mengira perbelanjaan di sebuah buku usang. Ayahnya yang sakit memerlukan ubat-ubatan. Adik-beradiknya memerlukan kelengkapan sekolah, dan dia memerlukan keajaiban. Apabila dia melihat iklan mencari kaki tangan pembersihan untuk sebuah kediaman di bandar, dia tahu ia bukan sekadar pekerjaan, ia adalah peluang. Dia tidak tahu bahwa pekerjaan itu akan mengubah hidupnya, mahupun dia akan menjadi satu-satunya yang mampu memecahkan kesunyian yang paling menyakitkan. Kerana kadang-kadang, bukan wang yang menyelamatkan sebuah keluarga, tetapi sebuah melodi. Dan melodi itu akan bermula tidak lama lagi. Dato' Razak boleh menahan mesyuarat yang tidak berkesudahan, pengkhianatan perniagaan, dan kerugian berjuta-juta, tetapi dia tidak dapat menahan kesunyian anak perempuannya. Setiap pagi dia masuk ke bilik Aina dengan harapan yang tidak masuk akal untuk mendengar, walaupun hanya bisikan ayah, satu bunyi, apa-apa sahaja. Tetapi yang dia temui hanyalah pandangan mata Aina yang besar dan sedih terpaku pada tingkap. Mampukah seorang anak sekecil itu menanggung kesedihan sebesar itu? Bilik itu kekal tidak terusik sejak kemalangan itu. Gaun-gaun yang dibeli Datin Yasmin masih tergantung, tersusun rapi. Patung-patung beruang masih di tempat yang sama. Dato' Razak tidak membenarkan sesiapa memindahkan apa-apa, seolah-olah menjaga ketertiban adalah caranya yang terdesak untuk tidak menerima kehilangan itu. Pengasuh-pengasuh datang dan pergi. Wanita-wanita yang berpendidikan dengan ijazah dan pengalaman antarabangsa. Ada yang mencuba disiplin berstruktur, ada yang memilih kaedah moden rangsangan emosi, malah ada yang membawa alat musik profesional. Tiada apa yang berkesan. Aina tidak bereaksi. Kaki tangan rumah mula berbisik-bisik bahwa banglo itu dihantui oleh kesedihan. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang, sudah tentu, tetapi suasananya berat. Udara terasa dingin walaupun pada musim panas. Dato' Razak mula pulang ke rumah semakin lewat, bukan kerana dia tidak mahu melihat anaknya, tetapi kerana dia tidak tahan berasa tidak berdaya di hadapannya. Lelaki yang menguasai pasaran itu tidak dapat menguasai kesunyian seorang kanak-kanak berusia 3 tahun. Dan kemudian, pada suatu pagi Isnin, Suri tiba. Dia tidak membawa ijazah universiti, mahupun surat rekomendasi daripada keluarga-keluarga berpengaruh, hanya sebuah beg kecil, seragam ringkas, dan sebuah gitar lama yang terbungkus dalam sarung yang lusuh. Pak Hasan, ketua pembantu rumah,
memandangnya dari atas ke bawah dengan keraguan yang jelas. "Kami tidak perlukan pemusik di sini," katanya dengan nada kering. Suri tersenyum dengan rendah hati. "Saya tidak datang untuk menyanyi, Tuan. Saya datang untuk bekerja." Apa yang tidak diketahui, sesiapa ialah gitar itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah satu-satunya hadiah yang ditinggalkan ibunya sebelum meninggal dunia. Suri menyanyi sejak kecil. Dia menyanyi sambil membersihkan, sambil memasak, sambil menangis dalam diam agar adik-beradiknya tidak mendengarnya. Pada hari pertama, Aina memerhatikannya dari koridor. Suri sedang berlutut membersihkan lantai, bersenandung perlahan sebuah lagu lama yang bercerita tentang bintang dan janji. Ia hanyalah sebuah bunyi, tetapi sesuatu berubah. Aina mendekat beberapa langkah lagi. Dia tidak bercakap, tetapi buat kali pertama dalam beberapa bulan, dia tidak lagi kelihatan murung. Dan walaupun Suri tidak menyadarinya pada masa itu, lapisan ais itu mula retak karena ada luka yang tidak dapat disembuhkan oleh sains, tetapi hati tahu bagaimana. Beberapa hari pertama, Suri menjaga jaraknya. Dia tahu tempatnya. Dia hanyalah pembantu rumah baru, tiada yang lain. Dia tidak melangkaui batas, tidak bertanya, tidak memberi pendapat, hanya bekerja dalam diam. Walaupun kesunyiannya tidak dingin seperti kesunyian banglo itu, kesunyiannya dipenuhi dengan kehidupan. Aina mula mengikutinya seperti bayangan kecil. Dia tidak bercakap, tidak meminta apa-apa, hanya duduk di lantai, sementara Suri membersihkan dan memerhatikannya dengan mata besar yang seolah-olah menyimpan beban dunia. Suri berpura-pura tidak menyadari kehadiran berterusan kanak-kanak itu, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang menyakitkan. Dia pernah melihat pandangan itu sebelum ini pada adik-beradiknya sendiri, ketika ibu mereka meninggal dunia. Campuran ketakutan dan kekosongan yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana jika kanak-kanak itu tidak kehilangan suaranya, tetapi keinginan untuk menggunakannya? Pada suatu petang, ketika kaki tangan lain berada di dapur, Suri selesai membersihkan ruang tamu utama. Banglo itu dalam keheningan mutlak. Dia melihat sekeliling dan melihat Aina duduk di sofa memeluk patung. "Suka musik?" tanya Suri perlahan. Aina tidak menjawab, tetapi dia tidak pergi. Suri teragak-agak beberapa saat. Dia tahu dia tidak seharusnya terganggu, tetapi dia juga tahu bahwa hati tidak memahami kontrak pekerjaan. Dia naik ke bilik perkhidmatannya yang kecil dan turun dengan gitar lamanya. Dia duduk di lantai, bersila, dan mula memainkan melodi yang ringkas. Tiada yang rumit, tiada yang dramatik. Sebuah lagu kanak-kanak yang bercerita tentang seekor burung kecil yang takut terbang, sehingga ia menyadari bahwa sayapnya sentiasa ada di sana. Aina mengangkat kepalanya. Ia tidak serta-merta, tidak dramatik, tetapi jari-jarinya mula bergerak mengikut irama. Suri terus menyanyi perlahan, seolah-olah dia menyanyi kepada angin. Dan kemudian, sesuatu berlaku yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa selama berbulan-bulan. Aina tersenyum. Senyuman itu kecil, hanya isyarat malu, tetapi ia benar. Suri merasakan sebak di kerongkongnya, tetapi dia tidak berhenti menyanyi. Dia tidak mahu memecahkan detik itu. Keesokan harinya dia melakukannya lagi, dan kemudian lagi, dan lagi. Sehingga pada suatu petang, semasa dia menyanyikan chorus, dia mendengar sesuatu yang sangat perlahan, hampir seperti bisikan. Aina mengulangi sepatah perkataan dari lagu itu. Suri terpegun. Adakah itu hanya imajinasinya? "Nak coba lagi?" tanyanya dengan suara bergetar. Kanak-kanak itu memandangnya tajam, dan kali ini lebih jelas. Dia menyanyikan satu frasa, tetapi cukup untuk mengubah dunia. Dan apa yang Suri tidak tahu adalah pada saat yang sama, Datuk Razak baru sahaja tiba lebih awal dari jadwal dan mendengar segalanya dari koridor. Datuk Razak biasanya tidak pulang awal. Hari itu, dia pulang awal secara kebetulan. Satu mesyuarat dibatalkan, satu kontrak ditangguhkan. Trafik lancar secara ajaib. Tiada apa-apa yang luar biasa sehingga dia melangkah masuk ke dalam banglo itu. Pada masa itulah dia mendengarnya. Satu melodi. Impuls pertamanya adalah mengerutkan dahi. Musik. Di rumahnya, musik telah hilang sejak kematian Datin Yasmin. Tiada siapa yang berani memainkan lagu. Itu adalah peraturan tidak bertulis. Dia berjalan di koridor dengan kening berkerut tegang, dan kemudian dia mendengar suara kecil, rapuh menyanyi. Datuk Razak terdiam sepenuhnya. Beg bimbitnya jatuh dari tangannya dan menghentam lantai marmar dengan bunyi yang kering yang tidak disedarinya. Ini tidak mungkin. Jantungnya mula berdebar kencang. Suara itu tidak dapat disangkal. Itu adalah Aina. Selepas 3 tahun dalam keheningan mutlak, Aina menyanyi.
Dia mendekat perlahan-lahan, seolah-olah pergerakan sekecil apapun boleh memecahkan mantera itu. Dari bingkai pintu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Suri sedang duduk di lantai, dengan gitar lamanya bersandar di dada. Di hadapannya, Aina berdiri, bergoyang perlahan sambil mengulangi frasa terakhir lagu itu dengan canggung kanak-kanak. Ia tidak sempurna, tidak kuat, tetapi ia adalah suara, dan itu mengubah segalanya. Datuk Razak merasakan sesuatu yang tidak dirasainya sejak pengebumian istrinya. Air mata membakar matanya. Bagaimana ini boleh berlaku? Doktor, terapi, pakar terkenal. Tiada apa-apa yang berjaya dilakukan oleh gadis muda dengan seragam ringkas dan gitar lusuh itu dalam diam. Siapa dia? Aina menyanyi lagi, kali ini lebih jelas. Dan kemudian, sesuatu yang lebih kuat berlaku. Kanak-kanak itu memandang Suri dan ketawa. Ketawa kecil yang tidak biasa, berkarat oleh masa, tetapi akhirnya ketawa. Datuk Razak memegang dadanya seolah-olah dia sesak nafas. Selama bertahun-tahun, dia telah cuba membeli penyelesaian, dan kini dia memahami sesuatu yang menyedihkan. Cinta tidak boleh dibeli. Suri, tanpa menyadari dia diperhatikan, memeluk kanak-kanak itu perlahan-lahan apabila lagu itu berakhir. Awak buat sangat baik, juara, bisiknya. Datuk Razak merasakan sesuatu di dalam dirinya pecah, tetapi bukan kerana kesakitan. Ia adalah lapisan ais itu. Buat kali pertama sejak kematian Datin Yasmin, banglo itu tidak terasa seperti sebuah makam. Ia terasa hidup, tetapi apa yang Datuk Razak tidak tahu adalah bahawa keajaiban itu akan mempunyai akibat. Kerana apabila sebuah hati mula berdenyut semula, ia juga membangkitkan keinginan, dan di mana cahaya lahir, sentiasa ada seseorang yang bersedia untuk memadamkannya. Datin Sri Zahira tidak biasa dengan sesuatu yang dirampas daripadanya. Anak kepada keluarga berpengaruh di Kuala Lumpur, anggun, perancang, dan dididik dengan sempurna untuk bergerak di kalangan ahli perniagaan dan ahli politik. Dia sentiasa tahu apa takdirnya, yaitu berkahwin dengan lelaki yang berkuasa dan mengukuhkan empayar yang lebih besar. Dan Datuk Razak adalah pilihan yang sempurna. Pertunangan mereka tidak lahir dari cinta, ia lahir dari kepentingan. Selepas kematian Datin Yasmin, keluarga-keluarga menganggapnya yang terbaik untuk kestabilan emosi dan sosial, satu pakatan strategik yang menyamar sebagai sokongan. Tetapi sesuatu sedang berubah. Datin Sri Zahira menyadarinya pada malam yang sama. Datuk Razak tiba untuk makan malam lebih awal dari biasa. Dia tidak kelihatan jauh. Dia kelihatan berbeza. Ada sesuatu pada pandangannya, sesuatu yang tidak ada sebelum ini. Awak kelihatan gelisah, komennya sambil meletakkan gelas wainnya di atas meja. Hanya hari yang panjang, jawabnya mengelak daripada memperincikan. Tetapi itu bukan yang menarik perhatian Datin Sri Zahira. Ia adalah apabila di tengah-tengah makan malam, Aina muncul di ruang tamu dan bersenandung. Bunyi itu perlahan, hampir tidak dapat dikesan, tetapi cukup. Datin Sri Zahira kaku. Dia baru sahaja? Bisiknya. Datuk Razak tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk, menahan emosi. Datin Sri Zahira memaksa senyuman. Berita baiknya, katanya dengan nada terkawal, tetapi di dalam hatinya sesuatu menyala. Kerana Aina tidak bereaksi selama bertahun-tahun, dan kini tiba-tiba dia mula mengeluarkan bunyi lagi. Siapa yang menyebabkan perubahan itu? Dia tidak mengambil masa lama untuk mengetahuinya. Salah seorang pekerja rumah dengan bersemangat mengulas bahawa pembantu rumah baru itu memiliki sentuhan lembut seperti bidadari dengan kanak-kanak itu, dan sejak Suri menyanyi di rumah itu, suasana berbeza. Nama Suri bergema dalam fikiran Datin Sri Zahira seperti amaran. Suri, seorang pembantu rumah, orang asing, seorang wanita tanpa nama keluarga yang berpengaruh, namun dia bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak dapat dicapainya, walaupun dia bakal istri. Malam itu, sementara Datuk Razak memerhatikan anaknya melukis dengan perhatian baru, Datin Sri Zahira memandangnya dan melihat sesuatu yang sangat membimbangkannya. Kekaguman, bukan kepadanya, tetapi kepada orang lain. Sejak bila seorang pekerja rumah mempunyai kuasa sebegitu? Datin Sri Zahira tidak percaya pada kebetulan, dia percaya pada ancaman. Dan apa yang bermula sebagai perubahan mudah pada kanak-kanak itu, mula terasa seperti permulaan kehilangan. Dia tidak akan membenarkannya kerana Datin Sri Zahira tidak akan kehilangan tempatnya, apatah lagi di hadapan seseorang yang membersihkan lantai. Sejak petang itu ketika dia mendengar Aina menyanyi, Datuk Razak tidak pernah sama lagi. Dia cuba meyakinkan dirinya bahawa itu hanyalah rasa syukur. Itu sahaja, penghargaan kepada wanita muda yang telah mencapai sesuatu yang mustahil.
Tetapi setiap kali Suri berjalan di koridor dengan seragam ringkasnya dan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan itu, sesuatu di dalam dirinya bergerak. Dia memerhatikannya tanpa Suri sedari. Bagaimana dia membongkokkan badannya setinggi Aina untuk bercakap dengannya, bagaimana dia meraihkan setiap perkataan baru, seolah-olah ia adalah harta karun, bagaimana dia tidak pernah coba menonjol, tetapi tetap bersinar. Sejak bila banglo itu terasa lebih hangat, Aina tidak lagi terperap di biliknya. Kini dia turun ke dapur, melukis di ruang tamu. Dia malah mula mengucapkan ayat lengkap, walaupun masih dengan malu-malu. Setiap perkataan adalah kemenangan senyap. Pada suatu petang, Datuk Razak menemui Suri mengajar lagu baru. Burung-burung kecil tidak takut. Suri menyanyi dengan senyuman. Tidak takut, ulang Aina dengan lebih yakin. Datuk Razak merasakan sebak di kerongkongnya. Selama bertahun-tahun dia telah mencari penyelesaian di pejabat mewah, di bilik perundingan persendirian, dalam terapi eksklusif, dan jawabannya ada di lantai dengan gitar lama dan kasut lusuh. Terima kasih, katanya tiba-tiba, memecahkan detik itu. Suri segera berdiri, menunduk. Saya hanya menjalankan tugas saya, Tuan. Tetapi Datuk Razak tahu itu tidak benar. Itu bukan sekadar kerja, itu adalah kasih sayang. Dan disitulah bahaya bermula. Kerana pada hari yang sama, Datin Sri Zahira tiba tanpa pemberitahuan. Dia masuk ke banglo itu dengan keanggunan yang menjadi ciri khasnya. Berpakaian kemas, minyak wangi mahal, senyuman terkawal. Tetapi matanya sentiasa berwaspada. Dia mendengar gelak tawa Aina dari koridor. Dan itu bukan gelak tawa kecil, ia jelas, bebas. Datin Sri Zahira berhenti kaku. Dia masuk ke ruang tamu tepat ketika Suri sedang menamatkan lagu. Aina bertepuk tangan dengan gembira. Wah, pemandangan domestik yang sungguh, kata Datin Sri Zahira dengan nada tajam. Suasana berubah serta-merta. Suri berundur selangkah. Aina mengerutkan dahi. Datuk Razak merasakan ketegangan. Saya tidak tahu kita kini menganjurkan konsert di ruang tamu utama, sambung Datin Sri Zahira, melirik pada gitar lusuh itu. Adakah ini sebahagian daripada perkhidmatan pembersihan? Suri menundukkan kepala, tetapi menjawab dengan hormat. Kanak-kanak itu ingin mendengar musik, Puan. Datin Sri Zahira tersenyum, tetapi bukan senyuman yang ramah. Tentu, walaupun saya rasa kita harus ingat apa peranan masing-masing dalam rumah ini. Senyap, Datuk Razak melangkah ke hadapan. Zahira, cukuplah. Ia halus, tetapi tegas. Dan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata, kerana buat kali pertama, Datuk Razak tidak menyokongnya. Aina, berpegangan pada skirt Suri, berbisik, jangan marahi dia. Datin Sri Zahira merasakan tikaman langsung pada harga dirinya. Kanak-kanak itu mempertahankan pembantu rumah. Itu bukan sekadar ancaman emosi, itu adalah pencerobohan. Dan dalam fikiran Datin Sri Zahira, keputusan yang dingin mula terbentuk. Jika Suri adalah sebab perubahan itu, Suri akan menjadi masalah yang perlu dihapuskan. Datuk Razak masih belum mengetahuinya. Tetapi dia bukan sahaja mula mengagumi seorang wanita yang bukan dari dunianya, dia sedang memulakan perang senyap dan perang dalam masyarakat kelas atasan tidak dimenangi dengan lagu, ia dimenangi dengan menghancurkan reputasi. Datuk Razak mula mengubah tabiat kecil tanpa menyadarinya. Dahulu dia bersarapan bersendirian di pejabatnya. Kini dia turun ke dapur secara kebetulan. Pada masa yang sama, Suri menyediakan buah untuk Aina. Dia mengatakan itu kebetulan, tetapi tidak. Rumah itu tidak lagi terasa seperti museum yang beku dalam masa. Ada gelak tawa perlahan, langkah kaki kecil berlari di koridor, lagu-lagu yang melayang di tangga, dan setiap tanda itu mempunyai asal-usul yang jelas, Suri. Tetapi Datuk Razak tidak mahu mengakui apa yang sedang berlaku. Mungkinkah dia merasakan sesuatu lagi setelah mengebumikan cinta hidupnya? Pada suatu petang, semasa Aina tidur siang, Suri berada di taman menggantung pakaian kecil di ampaian tersendiri yang telah diubah suai. Angin mengibarkan rambutnya. Cahaya senja menyelimutinya dengan kehangatan yang hampir tidak nyata. Datuk Razak memerhatikannya dari teres. Dia tidak melihat pekerja itu, dia melihat wanita itu. Seorang wanita muda, sederhana, dengan tangan yang kasar akibat kerja, tetapi dengan kehalusan yang tidak dipelajari di mana-mana universiti. Seorang wanita yang tidak cuba menarik perhatian sesiapa, namun dia melucutkan segala pertahanannya. Awak tidak perlu berbuat begitu, katanya sambil turun ke taman. Suri terkejut. Maaf Tuan, menggantung pakaian di luar? Ada pengering industri, dia tersenyum nipis. Matahari meninggalkan bau yang lebih enak, dan Aina tidur lebih lena apabila pakaiannya berbau udara bersih. Datuk Razak terdiam. Dia tidak pernah memikirkan perkara seperti itu.
Dia menyelesaikan masalah dengan wang. Dia dengan perincian. Bagaimana awak melakukannya? Tanyanya tiba-tiba. Melakukan apa? Mengembalikan hidupnya. Suri menunduk. Saya tidak melakukan apa-apa yang istimewa, saya hanya mendengarnya. Kadang-kadang kanak-kanak tidak memerlukan dokter, mereka memerlukan seseorang untuk bersabar dengan mereka. Perkataan itu menusuk kuat, kesabaran. Dato' Razak telah cuba mempercepatkan kesedihan anak perempuannya, memaksa kemajuan, membeli penyelesaian. Suri hanya duduk dan menunggu, Tuan sangat menyayanginya, tambahnya lembut. Itu jelas, tetapi cinta juga memerlukan masa. Keheningan di antara mereka tidak lagi janggal, ia berbeza, lebih dekat, lebih manusiawi. Dato' Razak merasakan sesuatu yang tidak dirasainya selama bertahun-tahun, kedamaian. Buat pertama kali, seseorang tidak bercakap dengannya sebagai ahli perniagaan berkuasa, tetapi sebagai seorang ayah, dan itu menyentuhnya lebih daripada pujian manapun. Dari tingkap-tingkat 2, seseorang sedang memerhati. Datin Sri Zahira pergi mencari Dato' Razak untuk membincangkan butiran perkahwinan yang akan berlangsung dalam 6 bulan. Tetapi, apa yang dia lihat bukanlah perbualan kerja. Dia melihat keakraban. Dia melihat kelembutan. Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dilihatnya pada Dato' Razak ketika bersama dengannya. Dan dia faham, bahayanya bukan hanya hubungan dengan kanak-kanak itu, ia adalah hubungan dengan lelaki itu. Datin Sri Zahira tidak naif. Dia tahu membaca pandangan dan pandangan Dato' Razak tidak lagi kosong. Ia mula bangkit. Malam itu, semasa makan malam formal yang mereka kongsi bertiga, Datin Sri Zahira bercakap dengan kemanisan palsu. Razak, saya rasa kita perlu mempercepatkan tarikh perkahwinan. Tidak baik melambatkan pertunangan. Suri, yang sedang menghidangkan air pada masa itu, merasakan suasana berubah. Aina berhenti makan. Dato' Razak tidak menjawab serta-merta. Buat pertama kali dia ragu-ragu, dan keraguan itu sudah cukup. Kerana apabila seorang lelaki berkuasa mula mempersoalkan keputusan yang kelihatan muktamad, itu kerana hatinya telah memilih jalan lain. Datin Sri Zahira memegang gelasnya dengan kuat. Jika Suri telah membawa musik ke rumah itu, dia akan membawa kesunyian kembali. Dan kali ini, ia bukan kesunyian yang tidak bersalah. Ia adalah kesunyian yang dipaksakan. Banglo itu huru-hara pada pagi itu. Ia bukan huru-hara yang bising. Ia adalah huru-hara yang elegan, tetapi beracun. Datin Sri Zahira telah menganjurkan acara peribadi kecil pada malam sebelumnya. Tiada yang mewah, hanya beberapa rakan berpengaruh. Wain mahal dan perbualan strategik. Dato' Razak hadir atas dasar komitmen. Suri kekal di luar, menjalankan tugasnya tanpa campur tangan. Tetapi keesokan paginya, Datin Sri Zahira turun dari tangga dengan wajah pucat dan suara yang penuh kemarahan. Barang kemas saya tiada. Komen itu jatuh seperti batu di air yang tenang. Pak Hasan adalah yang pertama bertindak balas. Puan yakin, benar-benar yakin, kalung zamrud milik nenek saya telah hilang. Kalung itu bukan sebarang aksesori. Ia adalah barang antik bernilai tinggi dan nilai simbolik yang lebih besar. Kaki tangan rumah dikumpulkan di ruang tamu utama. Suri berada di antara mereka, keliru. Dato' Razak turun beberapa saat kemudian. Apa yang berlaku? Datin Sri Zahira mendekatinya dengan drama yang terkawal. Saya telah dirompak. Senyap. Pandangan mula bersilang. Suasana menjadi berat. Siapa yang mempunyai akses ke bilik persalinan malam tadi? Tanya Dato' Razak dengan nada tegas. Pak Hasan meninjau mental. Kaki tangan biasa, Tuan. Dan pekerja baru itu sedang membersihkan koridor tingkat 2. Pandangan perlahan-lahan beralih ke arah Suri. Dia merasakan tamparan itu tanpa sesiapa menyentuhnya. Saya tidak masuk ke bilik persalinan manapun, katanya dengan suara bergetar tetapi bermaruah. Datin Sri Zahira melangkah ke hadapan. Kebetulan kalung itu hilang sebaik sahaja ada orang baru datang, bukan begitu, Razak? Tuduhan itu tidak langsung, ia lebih teruk, ia ditanam. Aina, yang sedang duduk di sofa dengan sebuah buku, mengangkat kepalanya. Tidak, katanya dengan kejelasan yang tidak dijangka. Semua orang kaku. Kanak-kanak itu berjalan ke arah Suri dan memegang tangannya. Dia tidak mencuri. Ayat itu jatuh seperti kilat. Dato' Razak merasakan kebanggaan yang mendalam atas ketegasan anak perempuannya, tetapi juga tekanan yang semakin meningkat. Situasi itu rumit. Jika dia mengabaikan tuduhan itu, ia akan kelihatan seperti pilih kasih. Jika dia bertindak keras, dia akan menghancurkan sesuatu yang baru bermula. Datin Sri Zahira mengambil kesempatan daripada kesunyian itu. Sudah tentu, saya tidak mahu membuat tuduhan tanpa bukti, katanya dengan kemuliaan palsu.
Tetapi mungkin yang betul adalah memanggil polis hanya untuk menjelaskan keadaan. Suri menjadi pucat. Dia tidak mempunyai rekod jenayah, tidak mempunyai pengaruh. Dia datang dari sebuah kampung di mana tuduhan boleh mencemarkan nama baik seluruh keluarga. Tuan, saya tidak akan sekali-kali menyentuh sesuatu yang bukan milik saya, katanya memandang Dato' Razak secara langsung. Tuan boleh memeriksa barang-barang saya, boleh memeriksa segalanya. Pandangan itu bukan ketakutan, ia adalah kejujuran. Dato' Razak menahannya selama beberapa saat yang terasa abadi. Dia boleh mempercayainya lebih daripada tunangnya. Datin Sri Zahira menyadari keraguan itu dan tersenyum di dalam hati. Kerana itulah tujuannya, untuk menanamkan rasa tidak percaya. Polis dipanggil. Pencarian bermula. Jantung Suri berdebar kencang, tetapi dia tidak menundukkan kepala. Aina tidak melepaskan tangannya, dan tepat ketika skandal itu nampaknya tidak dapat dielakkan, seorang pekerja keselamatan masuk tergesa-gesa. Tuan, kami menemui sesuatu. Datin Sri Zahira segera berpaling. Di mana? Di ruang acara, di bawah meja sisi. Kalung itu ada di sana. Senyap mutlak. Dato' Razak memandang Datin Sri Zahira. Datin Sri Zahira memandang ke lantai hanya untuk sesaat. Cukup untuk menunjukkan rasa tidak selesa. Aneh sekali, bisiknya. Seseorang mesti telah memindahkannya malam tadi, tetapi tiada siapa lagi yang berfikir begitu. Tuduhan itu jelas dan niatnya juga. Suri tidak menangis, hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sesuatu berubah dalam Dato' Razak. Kerana kini dia bukan sahaja mengagumi wanita yang telah menyelamatkan anaknya, kini dia juga menghormati maruahnya di hadapan penghinaan. Dan apabila rasa hormat bercampur dengan rasa syukur, cinta tidak akan lama lagi muncul. Datin Sri Zahira tahu pada saat itu. Dia telah menyerang dan gagal, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti kerana dalam dunianya, pertempuran dimenangi dengan keletihan dan ini baru bermula. Rumah itu kembali tenang, sekurang-kurangnya pada zahirnya. Polis beredar. Kaki tangan kembali ke tugas mereka. Datin Sri Zahira mengurung diri di biliknya dengan alasan yang elegan, tetapi udara tidak lagi sama. Sesuatu telah retak. Dato' Razak tidak dapat melupakan gambaran Suri berdiri di tengah-tengah ruang tamu, dituduh secara tidak adil, namun tetap bermaruah. Malam itu, apabila banglo itu sunyi, dia mengetuk perlahan pintu bilik perkhidmatan. Suri membuka. Matanya kemerahan, tetapi posturnya tetap teguh. "Boleh saya masuk?" tanyanya. Dia teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Bilik itu kecil, sebuah katil ringkas, sebuah meja sederhana, gitar bersandar di dinding. Tiada kemewahan, tiada kepura-puraan, hanya kejujuran. Dato' Razak berasa aneh di dalamnya. Itu adalah kali pertama dia memasuki ruang yang begitu sederhana di dalam rumahnya sendiri. "Saya minta maaf atas apa yang berlaku," katanya akhirnya. "Saya tidak sepatutnya membiarkan keadaan melarat sejauh itu." Suri menunduk. "Saya faham Tuan perlu melindungi tunang Tuan." Perkataan itu memberatkan tunang. Dato' Razak menarik nafas dalam-dalam. "Saya tidak pasti apa yang perlu saya lindungi lagi. Keheningan yang menyusul berbeza daripada semua yang sebelumnya. Ia tidak janggal, ia adalah elektrik." "Tuan," Suri memulakan. "Razak," dia membetulkan perlahan. Dia mengangkat pandangannya. Perincian kecil itu memecahkan halangan yang tidak kelihatan. "Razak, saya tidak mahu menimbulkan masalah. Jika kehadiran saya mengganggu, saya boleh pergi." Kemungkinan itu melandanya dengan lebih kuat daripada sebarang tuduhan. "Jangan," jawabnya tanpa berfikir. "Aina memerlukan awak." Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu bukan hanya Aina, dia juga memerlukannya. Ketika mereka menuduh awak, sambungnya, "Saya tidak meragui awak sedikit pun." Mata Suri bersinar. "Itu bermakna lebih daripada yang Tuan bayangkan." Guntur jauh bergemuruh di luar. Hujan mula turun memukul perlahan tingkap. Suasana menjadi lebih intim. "Mengapa awak masih begitu kuat?" tanyanya. "Sesiapa di tempat awak pasti sudah menangis," menjerit. Dia tersenyum sedih, kerana saya belajar bahawa apabila seseorang miskin, dia tidak mampu kehilangan maruahnya. Ayat itu menembusinya. Dato' Razak melangkah lebih dekat, terlalu dekat. Dia dapat mencium bau wangiannya yang sederhana. Ia tidak mahal, tidak canggih, tetapi ia hangat, nyata. Buat pertama kali dalam beberapa tahun, jantungnya berdegup kencang. "Suri, sejak awak tiba, rumah ini kembali bernafas." Dia menatapnya, dan pada saat itu, tiada lagi ahli perniagaan atau pekerja, hanya 2 orang yang terluka menemui ketenangan. Dato' Razak mengangkat tangannya perlahan, teragak-agak seketika sebelum menyisir sehelai rambut dari wajahnya. Gerakan itu lembut, hormat.
tetapi syarat dengan makna. Suri menutup matanya seketika dan dunia seolah-olah berhenti sehingga satu bunyi mengganggu segalanya. Bunyi keretakan perlahan di koridor. Kedua-duanya berpaling ke arah pintu. Tiada sesiapa yang kelihatan, tetapi seseorang telah berada di sana. Dan seseorang itu tidak berniat untuk membiarkan cerita itu bergerak semudah itu, kerana apabila cinta mula diisytiharkan, kebencian juga menjadi lebih berbahaya. Ya, ada seseorang di koridor dan itu bukan kebetulan. Datin Sri Zahira tidak percaya pada kebetulan, dia percaya pada pengawasan. Dia telah menyedari jarak Datuk Razak, cara dia mengelak bercakap tentang perkahwinan, cara pandangannya mencari Suri, walaupun dia berpura-pura tidak melakukannya. Jadi malam itu dia memutuskan untuk mengesahkan apa yang sudah disyaki, dan dia melihatnya. Dia tidak mendengar setiap perkataan, tetapi dia melihat cukup. Keakraban, ketegangan, cara dia menyebut namanya. Itu sudah cukup. Datin Sri Zahira tidak menjerit, tidak membuat kekecohan. Itu bukan gayanya. Dia tersenyum dan mula berfikir. Kerana menghancurkan seseorang tidak selalu memerlukan skandal segera, kadang-kadang ia dilakukan dengan ketepatan pembedahan. Keesokan paginya, Datin Sri Zahira menghubungi seorang kenalan rapat, seorang lelaki yang terbiasa menyelesaikan masalah secara diam-diam. Saya memerlukan maklumat tentang seseorang, katanya dengan suara lembut. Suri binti Razali datang dari sebuah kampung kecil. Saya ingin tahu segalanya. Keluarga, hutang, masa lalu, segalanya. Jika dia tidak menemui kesilapan, dia akan menciptakannya. Sementara itu di Banglo, Datuk Razak kelihatan lebih nekat dari sebelumnya. Dia bersarapan dengan Aina dan Suri di meja yang sama. Mereka ketawa. Kanak-kanak itu menceritakan mimpinya, sesuatu yang tidak terfikir beberapa bulan yang lalu. Tetapi Datin Sri Zahira memerhati. Dan apabila seorang wanita berkuasa berasa disisihkan, dia tidak bersaing, dia menyerang. 2 hari kemudian, serangan itu datang. Seorang lelaki berpakaian sut gelap muncul di pintu. Dia berkata dia mewakili institusi keuangan tempatan dari kampung Suri. Kami datang untuk hutang bapa awak yang belum selesai, maklumnya dengan nada tegas. Jika tidak dijelaskan dalam 72 jam, kami akan mengambil tindakan undang-undang. Suri terdiam kaku. Itu tidak mungkin. Kami membayar secara ansuran. Lelaki itu menunjukkan dokumen, faedah terkumpul, penalti, jumlah yang mustahil. Datuk Razak mengerutkan dahi. Mengapa kamu datang sampai ke sini? Kami dimaklumkan bahawa Cik Suri kini bekerja di kediaman mewah. Kami menganggap dia boleh bertanggung jawab. Penghinaan itu halus, tetapi kejam. Suri merasakan tanah terbelah di bawah kakinya. Maklumat itu bukan awam. Seseorang telah mencarinya, seseorang telah menghantarnya. Pada petang yang sama dia menerima tamparan lain, panggilan dari hospital kampung. Ayahnya semakin teruk. Dia memerlukan prosedur segera, wang yang dia tidak ada. Datuk Razak, apabila mengetahui, bertindak tanpa ragu-ragu. Saya akan menanggung perbelanjaan itu, katanya dengan tegas. Suri menggelengkan kepala, menahan air mata. Saya tidak boleh menerima itu. Ini bukan sedekah, ini bantuan. Dan awak membantu anak saya ketika tiada siapa lagi yang dapat. Tetapi menerima bermakna sesuatu yang lebih. Ia bermakna kebergantungan, dan Datin Sri Zahira tahu itu. Dari biliknya, memerhati setiap pergerakan, dia faham bahawa rancangan itu berjalan lancar. Tekanan keuangan, kelemahan emosi, skandal yang berpotensi. Jika Suri menerima wang itu, dia akan dituduh sebagai oportunis. Jika dia menolaknya, dia akan kehilangan ayahnya. Ia adalah strategi yang sempurna. Atau begitulah fikirnya, kerana Datin Sri Zahira melupakan sesuatu yang asas. Suri bukan lemah, dan Datuk Razak bukan lagi lelaki dingin yang hanya melindungi nama keluarganya. Malam itu, Suri membuat keputusan. Dia tidak akan melarikan diri, tidak akan pergi, tetapi dia juga tidak akan membiarkan mereka membelinya. Dan apabila seorang wanita sederhana memutuskan untuk mempertahankan sedikit yang dia ada, dia boleh menjadi lebih berbahaya daripada mana-mana jutawan. Apa yang Datin Sri Zahira tidak sangka ialah permainannya sendiri akan berbalik menentangnya. Suri tidak tidur malam itu. Panggilan dari hospital terus berulang di kepalanya seperti gema kejam. Ayahnya memerlukan prosedur secepat mungkin. Angka-angka itu mustahil, tempoh masa tidak adil, dan harga diri berat. Pada waktu subuh dia telah membuat keputusan. Dia turun ke dapur dengan beg kecil yang dibawanya pada hari pertama, beg yang sama, seolah-olah takdir menutup satu bulatan. Datuk Razak menemuinya di sana. Saya akan pulang ke kampung, katanya tanpa berdolak dalih. Ayah saya sakit tenat.
Dia tidak meminta bantuan, tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya bercakap seperti seseorang yang biasa menghadapi badai sendirian. Dato' Razak memerhatikannya dalam diam. Ketegasan itu menyentuhnya dan membuatnya putus asa pada masa yang sama. "Saya akan hantar awak," jawabnya. "Tidak perlu, tidak boleh dirunding." Ia bukan nada ahli perniagaan. Ia adalah nada seorang lelaki yang tidak lagi bersedia untuk berdiam diri. Aina muncul di pintu dengan rambut kusut dan mata masih mengantuk. "Makcik pergi?" tanyanya. Dan suaranya bukan lagi suara kanak-kanak yang hancur. Suri membongkok untuk memeluknya. "Hanya beberapa hari, Putri." Kanak-kanak itu menggelengkan kepala dan memeluk lebih erat. "Jangan pergi sendirian." Dan ayat kecil itu akhirnya menentukan segalanya. Beberapa jam kemudian, Dato' Razak memandu melalui jalan-jalan yang tidak pernah dilaluinya. Mereka meninggalkan bandar yang elegan, bangunan-bangunan kaca, jalan-jalan raya yang luas, asfalt menjadi tidak rata, kemudian bertanah, kemudian berdebu. Suri memandang keluar tingkap dalam diam. Dia tidak malu, juga tidak bangga, hanya fokus. "Tuan tidak perlu berbuat begini," bisiknya selepas seketika. "Ya, saya perlu." Dia memandangnya, tidak bertanya lebih lanjut. Apabila mereka tiba, perbezaannya sangat ketara. Rumah-rumah rendah, dinding tidak dicat, jiran-jiran yang menyapa dengan rasa ingin tahu, tiada tanda kemewahan yang Dato' Razak anggap normal sepanjang hidupnya. Namun begitu, ada sesuatu yang berbeza. Orang ramai saling mengenali nama, saling membantu tanpa kamera. Mereka saling memandang mata. Mereka masuk ke rumah kecil Suri. Ayahnya berada di atas katil sederhana, lebih kurus daripada yang Dato' Razak sangka, tetapi matanya tegas, bangga. "Ayah," bisik Suri. Lelaki itu memegang tangannya, kemudian memandang Dato' Razak, bukan dengan rasa tidak percaya, tetapi dengan penilaian. "Terima kasih kerana membawanya pulang," katanya dengan suara lemah tetapi jelas. Dia tidak meminta wang, tidak meminta penjelasan, hanya menatapnya. Dan Dato' Razak memahami sesuatu pada saat itu. Keluarga itu tidak memerlukan simpati, mereka memerlukan rasa hormat. Doktor kampung menjelaskan prosedur itu dengan ringkas. Tiada teknologi canggih, tiada kemewahan hospital, hanya keadaan mendesak. Dato' Razak keluar sebentar ke halaman, mengeluarkan teleponnya, membuat 2 panggilan, tetapi kali ini berbeza. Dia tidak bercakap sebagai hartawan, dia bercakap sebagai seorang lelaki. Dia membayar prosedur itu atas nama Suri, tanpa pemindahan yang kelihatan dari syarikatnya, tanpa publicity, tanpa syarat. Apabila dia kembali, dia memandangnya seolah-olah dia sudah tahu. "Saya tidak mahu awak berasa seperti saya membeli awak," katanya sebelum dia bercakap. "Saya hanya membalas sesuatu yang awak berikan kepada saya. Dan apa yang saya berikan kepada Tuan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Harapan." Prosedur itu dilakukan pada petang yang sama di sebuah klinik sederhana di bandar berdekatan. Suri tidak melepaskan tangan ayahnya walau sesaat pun. Dato' Razak kekal di ruang, menunggu memikirkan banglo yang dingin, gelak tawa Aina baru-baru ini, pandangan Suri ketika dia mempertahankan marwahnya. Buat pertama kali dalam beberapa tahun, dia tidak memikirkan kontrak, dia memikirkan keluarga. Beberapa jam kemudian, doktor keluar. Berjaya, sekarang bergantung pada rehat. Suri menangis, bukan secara diam-diam, bukan tertahan, tetapi air mata yang sebenar. Dan Dato' Razak memeluknya bukan sebagai majikan, bukan sebagai dermawan, tetapi sebagai seseorang yang tidak dapat membayangkan hidupnya tanpanya lagi. Malam itu mereka duduk di halaman rumah kampung. Langit dipenuhi bintang yang tidak pernah dilihat di bandar. Suri mengeluarkan gitarnya, memainkan melodi lembut, bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk berterima kasih. Dato' Razak memerhatikannya di bawah cahaya yang malap dan dia tahu. Cinta tidak datang dengan bunga api, ia datang perlahan-lahan, dengan kesabaran, dengan marwah, dengan musik. Dan dia memahami sesuatu yang akan mengubah segalanya yang akan datang kemudian. Jika dia ingin melindungi apa yang mereka bina, dia perlu menghadapi sesiapa yang coba menghancurkannya. Kerana apabila kembali ke Kuala Lumpur, tiada apa yang akan sama lagi. Kepulangan ke Kuala Lumpur tidak tenang. Perjalanan pulang dipenuhi dengan kesunyian yang tidak lagi janggal, tetapi muktamad. Suri memandang ke ufuk. Dato' Razak memandu dengan fikiran yang jelas buat kali pertama dalam beberapa tahun. Bukan hanya cinta yang dia rasakan, ia adalah kepastian. Apabila tiba di banglo, sesuatu terasa berbeza, terlalu teratur, terlalu sunyi. Pak Hasan, ketua pembantu rumah, menerimanya dengan ekspresi yang tidak dapat disembunyikan. "Tuan, kita perlu bercakap." Dato' Razak meletakkan beg bimbitnya di lantai. Mereka masuk ke pejabat.
Pak Hasan menutup pintu dengan berhati-hati. Saya tidak sepatutnya campur tangan dalam hal pribadi. Tetapi apa yang berlaku dengan hutang Cik Suri bukan kebetulan. Suri merasakan seram sejuk. Dato' Razak tidak berkelip. Jelaskan, sehari sebelum pemungut hutang itu datang, Cik Datin Sri Zahira menerima seorang lelaki di bilik pribadi. Saya sendiri yang mengumumkannya. Kemudian saya melihatnya keluar dengan dokumen di tangan. Senyap, pekat, tidak dapat disangkal. Suri menunduk, tetapi bukan kerana malu, kerana pengesahan. Dato' Razak menggenggam penumbuknya. Itu bukan hanya cemburu, bukan hanya harga diri yang terluka. Itu adalah manipulasi, dan itu dalam dunianya tidak dapat dimaafkan. Dia menaiki tangga tanpa mengumumkan kehadirannya. Dia menemui Datin Sri Zahira di bilik persalinan sedang mencuba gaun baru. Dia memandang cermin seketika sebelum bercakap. Cepat pulang. Awak memanipulasi hutang Suri, tanpa berdolak dalih, tanpa berbudi bahasa. Datin Sri Zahira menatap pantulannya beberapa saat lagi sebelum berpaling perlahan. Saya sudah memberi amaran kepada awak bahwa wanita itu akan membawa masalah. Jangan menjawab dengan mengelak. Apa yang awak mahu saya lakukan, Razak? Suaranya hilang kemanisan yang dilatih. Duduk diam sementara seorang pekerja mencuri pertimbangan awak. Dia melangkah ke hadapan. Dia tidak mencuri apa-apa dari saya. Dia menjauhkan awak dari kedudukan awak, dari nama keluarga awak, dari dunia awak. Dunia saya, jawabnya, dengan tenang, yang berbahaya. Berhenti mempunyai makna 3 tahun yang lalu. Datin Sri Zahira memandangnya buat kali pertama tanpa topeng. Awak akan merosakkan reputasi awak kerana seorang wanita tanpa keturunan. Bukan tanpa keturunan, cuma tanpa harta. Dan ada perbezaan yang sangat besar. Ayat itu adalah tamparan yang elegan. Datin Sri Zahira ketawa tidak percaya. Jangan jadi naif. Masyarakat tidak memaafkan keputusan sebegitu. Kalau begitu jangan maafkan saya. Senyap. Ketegangan hampir kelihatan. Saya akan batalkan perkahwinan ini, katanya akhirnya. Gaun itu jatuh dari tangan Datin Sri Zahira. Awak tidak boleh melakukan ini kepada saya. Saya tidak boleh berkahwin dengan seseorang yang cuba menghancurkan orang yang menyelamatkan anak saya. Datin Sri Zahira mendekat, terdesak buat kali pertama. Awak fikir dia mencintai awak? Dia mencintai apa yang awak wakili? Dato' Razak menahannya dengan pandangan yang tegas. Dia adalah satu-satunya yang tidak melihat apa yang saya wakili. Dia melihat siapa saya. Itulah kekalahan muktamad. Malam itu pengumuman itu rasmi. Keluarga-keluarga berpengaruh mengetahuinya. Kabar angin mula tersebar. Panggilan tidak lama lagi. Dato' Razak tidak menjawab satupun. Suri, sebaliknya, merasakan beban itu. Ini terlalu besar. Bisiknya di dapur. Saya tidak mahu menjadi punca perang, Tuan. Awak bukan puncanya, jawabnya. Awak adalah sebabnya. Tetapi walaupun pertunangan itu dibatalkan, kerosakan sosial sudah berlaku. Komen-komen dimakan malam pribadi, jemputan yang tidak lagi tiba, pandangan yang berubah. Datin Sri Zahira tidak membuat skandal awam. Dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dia menjatuhkan sindiran. Dato' Razak hilang akal. Seorang pembantu rumah oportunis, krisis emosi yang tidak diuruskan dengan baik. Tekanan mula menyelubungi banglo itu seperti kabus. Dan pada masa itulah Suri memahami sesuatu yang menyakitkan. Ia bukan hanya tentang cinta, ia adalah tentang rintangan, kerana mencintai seorang lelaki berkuasa bukanlah cabarannya. Kabarannya adalah menanggung dunia yang datang bersamanya. Malam itu, sementara Aina tidur memeluk patung kesayangannya, Suri memerhatikan rumah itu dalam diam. Dia telah mengembalikan suara kepada kanak-kanak itu. Dia telah mengembalikan harapan kepada lelaki itu. Tetapi mungkin harganya terlalu tinggi. Dan dalam hatinya, sebuah keputusan mula terbentuk. Satu yang akan memecahkan lebih daripada sebarang tuduhan. Kabar angin bermula sebagai bisikan, dan dalam beberapa hari ia menjadi gema yang berterusan. Dalam mesyuarat perniagaan, Dato' Razak menyedari pandangan, komen yang menyamar sebagai kebimbangan, nasihat yang tidak diminta. Tidak bijak mencampur adukkan emosi dengan reputasi. Anak awak memerlukan kestabilan, bukan skandal. Masyarakat memerhati Dato' Razak. Tetapi buat pertama kali dalam hidupnya, dia tidak takut kehilangan kontrak. Dia takut kehilangan Suri. Walau bagaimanapun, Suri memang takut akan sesuatu. Dia takut menjadi sebab Aina akan menderita lagi. Pada suatu petang, semasa dia membantu kanak-kanak itu mewarna di taman, dia tanpa sengaja mendengar perbualan antara dua pekerja baru yang diupah atas rekomendasi luaran. Mereka kata dia akan dipecat tidak lama lagi. Itu jelas. Wanita jenis itu sentiasa mencari peluang untuk naik taraf.
Perkataan itu tidak keras, tetapi ia adalah racun. Suri berpura-pura tidak mendengar. Aina mengangkat kepalanya. Apa itu naik taraf? Suri memaksa senyuman. Tiada apa-apa yang penting, Putri. Tetapi ia penting. Malam itu, Dato' Razak menemuinya di teres memandang cahaya jauh bandar. Awak nampak jauh, katanya. Saya sedang berfikir, jangan lakukan sendirian. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dunia Tuan besar, Razak, berkuasa, menuntut. Saya tidak termasuk di dalamnya. Saya tidak mahu awak termasuk di dunia itu. Saya mahu awak berada di dunia saya. Sama sahaja. Senyap. Dia melangkah lebih dekat. Saya tidak akan melepaskan awak kerana komen-komen. Ia bukan komen, jawabnya dengan suara tegas. Ia adalah akibat. Hari ini mereka bercakap tentang saya. Esok mereka akan bercakap tentang Aina. Itu menghentikannya. Suri menatapnya tepat ke mata. Saya boleh menanggung jika mereka memanggil saya mata duitan. Saya boleh menanggung jika mereka mempersoalkan masa lalu saya, tetapi saya tidak boleh membiarkan anak tuan berasa terasing lagi kerana saya. Kesakitan dalam suara itu bukan dramatik. Ia adalah kebenaran. Awak bukan satu beban, bisiknya. Tidak, tetapi saya adalah satu konflik. Dan pada masa itulah, dia mengatakan, apa yang paling sukar baginya, saya akan pergi. Perkataan itu jatuh seperti pukulan tumpul. Tidak, jawab Dato' Razak serta-merta. Ya, kerana jika saya kekal, Tuan akan sentiasa memilih saya berbanding dunia, dan itu akan memenatkan Tuan dan suatu hari, Tuan akan memandang saya dengan rasa dendam. Tidak akan pernah. Tuan mengatakannya sekarang. Dia berundur selangkah. Saya mencintai Tuan. Dia mengaku akhirnya dengan air mata yang tidak disembunyikan. Tetapi cinta juga adalah tahu bila untuk berundur. Pengakuan itu memecahkan halangan terakhir. Dato' Razak memegang bahunya. Jangan selamatkan saya dengan kehilangan diri awak. Tetapi Suri telah membuat keputusan. Pada awal pagi yang sama dia mengemas bagnya. Dia tidak membangunkan Aina. Dia tidak mahu melihatnya menangis. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat di atas meja Dato' Razak. Apabila dia bangun dan menemuinya kosong, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Surat itu ringkas. Terima kasih, kerana mengajar saya bahawa cinta boleh wujud walaupun di rumah Ais, tetapi anak tuan memerlukan kedamaian lebih daripada nafsu, dan saya perlu pergi sebelum dunia mengubah saya menjadi sesuatu yang bukan diri saya. Dato' Razak menuruni tangga sambil berlari. Terlambat. Banglo itu kembali senyap, tetapi bukan kesunyian dingin masa lalu. Ini adalah kesunyian kehilangan yang sedar. Aina bangun dan mencari Suri. Makcik mana? Dato' Razak tidak tahu apa yang perlu dijawab. Petang itu kanak-kanak itu tidak menyanyi, tidak ketawa, tidak banyak bercakap dan pada masa itulah dia memahami pelajaran yang paling sukar. Melindungi seseorang tidak selalu bermaksud melepaskannya. Kadang-kadang ia bermaksud berjuang untuknya, walaupun seluruh dunia memandang serong. Dato' Razak masuk ke pejabat, memandang lukisan, kontrak, simbol-simbol kuasa yang telah dikumpulnya sepanjang hidup. Apa gunanya sekarang? Dia mengambil teleponnya, membatalkan 2 mesyuarat, mengabaikan 3 panggilan dan membuat keputusan yang akan mengubah penghujung cerita. Dia tidak akan membiarkan Suri berkorban sendirian, kerana kali ini dia tidak akan hanya melihat cinta pergi kerana ketakutan. Kali ini dia akan memilih. Dan apabila seorang lelaki yang sentiasa memilih kuasa memutuskan untuk memilih hati, tiada apa yang akan sama lagi. Dato' Razak tidak memberitahu sesiapa. Dia tidak memanggil pemandunya, tidak menyediakan ucapan, tidak meminta nasihat. Dia hanya mengambil kunci kereta dan keluar sebelum ketakutan dapat meyakinkannya untuk kekal. Perjalanan ke kampung tidak lagi terasa jauh. Kali ini ia bukan wilayah yang tidak dikenali. Ia adalah tempat di mana dia memahami apa yang sebenarnya penting. Semasa dia memandu, perkataan dari surat Suri berulang di fikirannya. Anak tuan memerlukan kedamaian lebih daripada nafsu. Dia silap. Aina tidak memerlukan kedamaian yang kosong. Dia memerlukan cinta yang berani. Apabila tiba di kampung, dia tidak terus ke rumah. Dia bertanya tentangnya. Seorang jiran menunjuk ke arah dataran. Dia sedang mengajar musik kepada kanak-kanak. Itu membuatnya tersenyum. Dia menemuinya di bawah bayangan pokok besar dikelilingi oleh kanak-kanak kecil yang duduk di tanah. Gitarnya bersandar di pangkuannya. Dia menyanyikan lagu yang sederhana, dan kanak-kanak itu mengulanginya dengan gelak tawa. Tiada kesedihan di wajahnya, ada cahaya. Tetapi apabila dia mengangkat pandangannya dan melihatnya, dunia seolah-olah berhenti. Lagu itu terhenti di bibirnya. Kanak-kanak mula berbisik.
Dato' Razak berjalan ke arahnya tanpa melihat sekeliling, tanpa mengukur akibatnya. "Saya meminta Tuan tidak datang," kata Suri perlahan apabila dia berdiri di hadapannya. "Dan saya meminta awak jangan pergi." "Senyap," kanak-kanak memerhati dengan rasa ingin tahu. "Tuan tidak boleh menyelesaikan ini dengan impuls," tambahnya. "Saya tidak datang untuk menyelesaikan apa-apa. Saya datang untuk memberitahu awak bahwa saya silap." Dia mengerutkan dahi. "Silap tentang apa?" "Dalam membiarkan awak menanggung keputusan itu sendirian. Saya fikir melindungi awak adalah menghormati pengorbanan awak. Tetapi apa yang saya lakukan hanyalah menunjukkan kepada awak bahwa dunia masih menguasai saya." Suri memandang